Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Siti untuk subjek Bahasa Melayu Komunikasi. Okey, untuk hari ini kita masih berada di dalam tema 1 pencapaian diri seperti minggu lepas, tetapi beralih ke unit 2 mengenai mengurus emosi. Okey, mari kita lihat. Di dalam unit 2 ini, kamu perlu mendengar dan bertutur. Tapi secara maya ini, cikgu akan membacakan satu perketikan berkenaan dengan membuat keputusan. Okey, di sini ada dialog di antara Aden dan juga Hanif. Mari kita dengar. Okey, Aden. Saya telah mendapat tawaran ke Pusat Giat Marah. Saya sangat berminat untuk mengikuti bidang teknologi otomotif. Hanif. Tahniah Aden, teknologi otomotif sangat penting dan diperlukan pada masa ini. Aden. Saya berasa risau sebab saya belum bersedia untuk meninggalkan keluarga. Saya terpaksa hidup berdikari di tempat yang baru. Hanif. Kamu tak perlu risau, Aden. Ibu bapa kamu boleh datang dan menjenguk kamu semasa di sana. Apabila cuti, kamu juga boleh balik ke rumah. Aden. Betul juga cakap kamu. Okey. Berdasarkan dialog yang cikgu baca ini, pada pendapat kamu, apakah nasihat Hanif pada Aden? Aden ni adalah seorang yang telah menerima tawaran belajar ke Pusat Giat Marah, dan Hanif pula adalah seorang pembimbing rakan sebaya, bahagian kaunseling. Tapi situasinya di sini, Aden keliru. Macam mana nak buat keputusan? Okey, bila dia jumpa dengan Hanif, baru Hanif terangkan, tak perlu risau. Bila awak sambung belajar, awak akan masih ada peluang untuk berjumpa dengan keluarga, walaupun awak belum bersedia untuk meninggalkan keluarga. Keluarga akan sentiasa boleh mengunjungi bila waktu cuti. So, jangan risaulah kalau nak sambung belajar. InsyaAllah akan ada ketenangan, akan ada keputusan yang terbaik. So, bila Aden dah dengar nasihat daripada Hanif, dia rasa tenang. Dia rasa dia boleh buat keputusan yang terbaik untuk diri dia. Okey, seterusnya. Pusat Giat Marah telah mengadakan majlis pautan kasih bersama-sama dengan pelajar baru Aden mengikuti kursus teknologi otomotif di situ. Okey, sekarang Aden dah bersetuju nak masuk Pusat Giat Marah setelah dia membuat keputusan yang terbaik untuk diri dia. Okey, sini kita lihat apakah acara majlis pautan kasih. Majlis pautan kasih ini diadakan pada tarikh 5 November 2020 pada hari Selasa, dan acaranya pada pukul 7.30 pagi adalah pendaftaran. Pada waktu 8 pagi, ucapan perasmian oleh pengarah Giat Marah Negeri Selangor. Pada pukul 8.30 pagi, sesi perkenalan. Pukul 10.30 pagi, waktu minum pagi. Pukul 11 pagi, taklimat peraturan. Pukul 1 tengah hari adalah waktu rehat. Pukul 2.30 petang, taklimat khusus berkenaan dengan ceramah Hala Tuju Kerjaya dan juga ceramah pengurusan emosi bertajuk motivasi diri. Dan pukul 5 petang adalah majlis penutupan. Ini adalah acara majlis pautan kasih. Okey. Seterusnya kita lihat Okey, Aden tertarik dengan mendengar ceramah motivasi diri dalam majlis tersebut. Aden juga ingin mengamalkan tips-tips yang diberikan oleh pakar motivasi dalam ceramah tersebut. Okey. Di sini ada beberapa tips yang diberi oleh pakar motivasi. Sebelum tu kita tengok dulu apa maksud ceramah. Ceramah bermaksud ucapan tentang sesuatu perkara ataupun ilmu pengetahuan atau syarahan yang dijelaskan dengan panjang lebar. Itu maksud ceramah. Manakala
kita lihat pula apa maksud pakar motivasi. Okey, pakar artinya adalah seseorang yang ahli, seseorang yang mahir, seseorang yang pandai sangat dalam sesuatu ilmu. Maknanya dia seorang yang kata mahir berkenaan dengan ilmu yang disampaikan dia. Manakala motivasi pula adalah keinginan yang keras atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha atau melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mencapai kejayaan. Jadi, bila pakar dan motivasi digabungkan menjadi pakar motivasi, maknanya pakar motivasi ni adalah seorang yang betul-betul mahir untuk memberikan motivasi pada seseorang. Mahir untuk meningkatkan keinginan pada diri seseorang bagi memberi semangat. Orang yang mendengar dia mencapai kejayaan, mencapai apa yang nak diimpikan. Okey, kita berbalik semula pada apakah motivasi diri yang diberikan oleh pakar motivasi dalam ceramahnya kepada Aden. Okey, pertama, pakar motivasi telah menyatakan untuk memotivasikan diri di dalam menghadapi cabaran, kita kena sentiasa bersangka baik. Jangan buruk sangka, sebab sangka baik adalah pengubat bagi semua keadaan dan sangka buruk adalah racun bagi semua keadaan. Bila kita sentiasa bersangka baik, kita akan sentiasa positif untuk melakukan semua benda dan segala perkara akan menjadi lancar, akan dipermudahkan. Okey, itu tips pertama, sentiasa bersangka baik. Tips kedua, meluahkan perasaan dengan cara berbincang. Motivasi diri yang kedua. Mengapa? Sebab bila kita rasa tak puas hati, bila kita rasa macam ada masalah, penyelesaian tak akan dapat bila kita memendam, bila kita tak meluahkan. Jadi, bila ada masalah, bila ada sebarang keraguan, kita perlu luahkan dengan cara berbincang. Jangan nak terus angin, jangan nak terus memberontak, jangan nak terus kata mogok. Jadi, yang terbaik dalam memotivasikan diri, meningkatkan kejayaan, perlu meluahkan perasaan dengan cara berbincang. Okey, motivasi ketiga, apa dia? Pakar motivasi memaklumkan bahawa motivasi diri, tips dia yang ketiga adalah amalkan senyum, salam dan sapa. 3S, amalkan 3S. Senyum. Bila jumpa orang sentiasa kena senyum. Senyum itu apa? Sedekah. Okey, bila kita senyum, keadaan semua akan rasa seronok. Okey, yang Islam bolehlah bila jumpa orang tu kita kasih salam. Salam tu maknanya kita kasih ucapan selamat, sejahtera. Pun boleh juga bagi non-Muslim kan. Okey, ucapan kesejahteraan pada orang yang kita jumpa. Itu satu doa. Kita doa orang, orang akan doa kita. Jadi, keadaan akan bertambah, kata seronok, tenang, dan sapa. Sapa tu tegurlah, apa khabar? Sihat tak? Buat apa? Tu kalau dah jumpa lama lah, kalau jumpa sekejap kita kasih salam cukup. Motivasi diri Tips keempat, sentiasa ceria. Bangun pagi ceria. Ada nampak masalah pun senyum dulu. Jangan terus nak mengamuk. Sebab keceriaan dan bersangka baik dan senyuman, itu semua adalah untuk meningkatkan kita punya motivasi diri. Okey. Seterusnya. Maksud tadi sudah. Maksud pakar motivasi pun sudah. Okey. Seterusnya kita tengok. Semenjak memasuki pusat kiat marah, di sini ditulis Zahari. Sebelum ni kita cerita pasal Aden. Sebenarnya
dalam unit satu hari tu pun kita dah cerita pasal Zahari ni. Zahari ni antara murid yang juga telah memasuki pusat Giat Marah. Okey. Maknanya Zahari dengan Aden ni dua-dualah dah berjaya masuk pusat Giat Marah. Okey, dalam petikan ni dia menceritakan Zahari boleh berdikari, bersosial dan semakin pandai mengurus diri bila mana dia telah memasuki pusat Giat Marah. Sebab apa? Sebab bila kita memasuki sesuatu pusat pengajian yang memerlukan kita untuk duduk asrama, jadi kita tak boleh nak harapkan orang lain untuk buat kerja kita, untuk tolong kita kemas pakaian, untuk tolong kita kemas katil, untuk tolong kita nak basuh baju semua. Semuanya perlu dilakukan sendiri. Jadi aktiviti yang kita lakukan sendiri tanpa bantuan daripada orang lain itu dinamakan berdikari. Okey, bersosial. Bila masuk asrama kita perlu pandai bersosial, bertegur sapa, kata pandai bawa diri, pandai nak berkawan. Tu bersosial. Okey, dan semakin pandai mengurus diri. Okey. Dalam petikan ni dia berikan beberapa rutin harian. Rutin tu apa? Rutin tu maksudnya adalah aktiviti yang dilakukan sendiri. Secara kata berterusan. Okey, benda yang sentiasa dia akan dilakukan. Di sini diberikan beberapa contoh, iaitu rutin harian Zahari adalah mengemas pakaian. Gambar pertama di atas sebelah kiri. Yang kedua, aktiviti mengemas katil. Kena pandailah nak kemaskan katil, tegangkan katil, kemaskan lipatan bahagian bawah, tepi semua tu. Nanti tak kemas tak lawa lah pula kan. Tak cantik. Orang kata first bangun pagi wajib kemaskan katil dulu. Tu yang utama. Okey. Seterusnya gambar ketiga bahagian kiri sebelah bawah, mengambil makanan sendiri. Duduk asrama tak payah masak. Ambil je makanan. Tapi ambil makanan kena ambil sendiri di dewan makan. Okey. Gambar ketiga, rutin harian Zahari adalah bermain bola sepak. Bermain bola sepak ni adalah aktiviti sosial yang biasanya akan dibuat di sebelah petang sebelum jam 6 lah biasa kalau budak asrama ni. Sebab aktiviti riadah akan dari pukul 4.30 lepas asar sampai pukul 6. Lepas tu pukul 6 diorang akan naik bilik, kemas-kemas, siap-siap lah untuk aktiviti malam. Okey. Ini adalah beberapa contoh aktiviti rutin harian bagi individu yang sambung belajar dan aktiviti berdikari mereka di sana. Jadi, sekarang apa tugasan yang cikgu nak suruh awak buat adalah cikgu nak awak semua banner ayat, buat ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata yang diberikan. Dah ada 4 rangkai kata. Mengemas pakaian 1, mengemas katil 2, mengambil makanan 3, dan 4 rangkai kata yang keempat adalah bermain bola sepak. Jadi cikgu akan kasih tugasan dalam bentuk Google Form pada awak nanti, dan cikgu nak awak susun perkataan yang cikgu beri untuk membuat ayat yang betul berdasarkan gambar yang cikgu kasih ni. Okey, selamat menjawab. Terima kasih kerana mengikuti PDPR cikgu hari ini. Assalamualaikum.